Dia sujud. Ustaz, orang panggil. Dia palit. Saya palit. Angkat kepala tu tujuan nak tengok siapa panggil. Saya jadikan saya bangkit saya tu sebagai bulan sujud, maka tidak sah. Sebab saya bangkit tidak ada qasad, tidak ada niat, kan? Tu. 9. Membaca syahadatul akhir disebut juga tahiyat akhir. Sekurang-kurangnya tahiyat awal tu sunatnya at-tahiyyatulillah salamun alaika. Paling pendek ni. Ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tu kita baca yang pendek tu, kalau ikut kita belajar tu at-tahiyyatul mubatu panjang, kan? Yang itu guru dia bagi sependek tu. Kena ajak pangkat 11 semayang baca ni pula, tak apa. Ke-10 membaca selawat atas Nabi SAW. Tak dengar. Saya dah sedekah dia saya ni. Makan pada. Ke-9 baca tasyahud. Akhir disebut juga tasyahud sekurang-kurangnya tadi assalam. Ke-10 membaca selawat atas Nabi SAW pada akhir sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Yang tu rukun dah. Allahumma salli ala Rasul pun boleh. Allahumma salli ala Nabi, sama aja maksud dia, kan? Sama itu. Baca tu. Kemudian kedua ke-11 duduk bagi tasyahud akhir, bagi selawat dan bagi salam. Yakni duduknya kerana baca tasyahud akhir. Duduknya kena baca tasyahud akhir. Duduknya kerana membaca selawat Nabi SAW. Dan duduk yang baca Assalamualaikum di rukun sembahyang. Kita baca kerana tidak duduk seperti berdiri atau sambil bangun, setidak sah sembahyang, kena meninggalkan rukun. Baik. Dia semua kena baca masa duduk. Contohnya masa berdiri kita baca at-tahiyat, sah tak? Tak sah, sebab syarat mesti duduk. Atau kita baca selawat tu masa kita duduk berdiri contohnya, pun tak sah, sebab dia syarat mesti duduk. Semua bacaan-bacaan ini disyaratkan didengar oleh telinga sendiri, bagaimana telah dinyata berukun ketiga telah ihram. Ingat ada mualaf turut dalam bahasa Arab. Semua bacaan ni kena jelas. Sekurang-kurang kita dengar at-tahiyyatul mubarakatuh. Betul turut. Kita tak dibaca berhenti at-tahiyyatullah terberhenti. Lama sama balik. Maka tak kena usang balik yang tu. Bahasa Arab pula tu. Ke-12 memberi salam, iaitu mengucap salam yang pertama. Sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Salam tamat. Assalamualaikum. Dan yang eloknya, afdalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makruh dikebalik dengan sebut Waalaikumsalam, dan tidak sah dengan Assalamualaikum. Mana kena ucap dengan cara turut-turutlah. Assalamualaikum warahmatullahi contohnya. Kalau kita kata Assalamualaikum, maka tidak sah. Sebab apa? Sebab tidak ada Assalam tu mengaji Arab itu kalimah makrifah. Kalau kita salam tu umum sangat kalimah tu, dan tidak sah, ya? Kena kata assalam. Ke-13 tertib, iaitu selain berukun-rukun tuntut diperbuat serentak seperti niat telah ihram. Fatihah dengan berdiri dalam mana-mana yang dahulu nak dahulukan ikut sunnah. Satu tertib lah. Dia tak boleh sujud dulu, rokok kemudian, ikut dulu kemudian, kan? Sujud kemudian lepas berrokok, tidak sebagainya. Semua tu diikut tertib. Ada soalan nak tanya nak sebelum saya sambung lagi? Kau ada muskil apa bab rukun ni? Kita belajarlah saja, kita ulang balik benar ni. Pakat tahu belakang dah. Bagus. Sunat-sunat sebelum dan sembahyang.
sebelum seorang termasuk menjaga semayang fardu, sama ada nak semayang seorang diri atau berjamaah lebih dahulu, disunatkan dua perkara. Pertamanya bang, azan lah. Keduanya qamat. Dan semayang bukan fardu, tapi semayang sunat yang ditutup jemaah. Jika dia berjemaah sunat disuruh dengan kata as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah boleh. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Ada berlaku sebuah tempat semayang mayat, saf as-salatu jami'ah, kata kau. Dia salat jami'ah ni dituntut pada semayang sunat yang berjamaah. Semayang mayat bukan semayang sunat, dia fardu kifayah. Kita kata tak kena bertempat dah. Pernah dengar dah tempat kata? Pernah dengar as-salatu jami'ah semayang mayat? Tempat di Perak dia berlaku, saya tegur, tak ada tempat, tak ada. Tak kena bertempat dia. Dia untuk semayang sunat berjamaah, main tarawih kan, main raya, tu adalah. Baik. Adapun selepas masuk menjaga semayang rupa sunat pula, iaitu terbagi dua bahagian. Pertama sunat abad, yang kedua sunat hai'ah. Dan semayang ada dua sunat pula, sunat abad, sunat hai'ah. Sunat itu 7 perkara. Dan tinggal dia sengaja tak sengaja tak batal, tinggal lagi sunat zawi. Membaca tasyahud awal sunat abad. Manakala esok kalau tak baca tahiyat awal sah mayang. Kadang-kadang orang nak qada semayang dengan lama, qada ni banyak. Qada semayang bukan senang weh. Saya ingat saya tinggal masa kena covid, kena kuarantin 8 hari ulang balik semayang tu. 8 hari, 8 ke 8, 8 ke 5, 40 waktu. Pun rasa puas nak habis. Bayangkan 8 tahun. Kalau kita banyak sangat tu, saya buat sunat. Kayak awak tak buat, pakai wajib dah boleh kan? Kalau buat tak masalah, sunat. Macam selawat atas Nabi SAW kuda bandingnya. Dia tahiyat ni sekat mana? Syahadah ya. Allahumma salli ala Muhammad tu masuk lain lah. Itu masuk dalam sunat abad. Salawat atas ahli keluarganya kemudian pada tasyahud akhir. Allahumma salli ala Sayyid Muhammad wa ala ali, yang tu sunat abad. Ali itu keluarga kan. Tak baca tak apa. Duduknya untuk ketiga-tiga bacaan itu. Ada katalah dia baca masa berdiri, tahiyat dia baca siap-siap. Tak lagi duduk tahiyat dia melengung dah, senang sikit, malas dah. Dia tengok tu imam baca surah panjang sangat, dia pelakah tahiyat awal-awal lagi. Boleh tak? Tak batal. Tapi tak kena bertempat dia. Maka sunat sawi juga. Baca qunut pada rakaat yang kedua sembahyang subuh, dan rakaat yang kedua sembahyang witir pada malam 16 Ramadan hingga bulan akhir. Qunut juga sunat abad, bukan sunat sunat ab. Subuh satu lagi apa? Witir pada akhir, pada 16 Ramadan hingga akhir Ramadan lah. Selawat dan salam atas Nabi dan atas ahli keluarga. Daripadanya qunut itu berdiri untuk bacaan itu. Semua kita baca lah kena berdiri. Kalau kita duduk tak kena tempat dia lah. Sunat sawi itu. Bacaan tasyahud awal selawatnya sama macam tasyahud akhir, sudah lepas. Dinyatakan rukun ke-10. Cuma bezanya tidak selawat atas ahli atas keluarga pada tasyahud awal ini. Tasyahud awal semacamnya, cuma dalam tasyahud awal tidak ada wa ala ali. Dia Allahumma salli ala Muhammad, apa wa ala Muhammad tak ada kan. Cuma lepas tasyahud itu kita Allahumma salli ala Muhammad atas keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu tahiyat yang tu dipanggil sunat abad itu ya. Tahiyat akhir itu. Tak kata tak apa, tak batal. Itu sunat gaji sawi lah. Bacaan kursa di bawah ribut selawat di bawahnya. Qunut kita baca dah ni. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait
fa innaka taqdi wa yaqda alayk wa innahu la yajma walait wa la ya'jban adait tabarakal hamda kama qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya terbuat dan insya-Allah. Jika semua jemaah lebih baik berimam itu menukar dhamma-dhamma ganti nama sejamak di bahasa Arab. Kalau jadi imam dia tukar dengan Allahumma hdina, ya Allah bidayah kepada kami. Kalau Allah berdiri itu seorang, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi ma afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Itu semua itu untuk imam. Mulai fa innaka taqdi hingga akhir, tiada perburuan kerana yang demikian itu bukan doa, hanya pujian-pujian saja dibaca pelan imam dan makmum sekali. Dan itu wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ni syekh ni dia balik dengan kita sikit lah. Itu pada wa astaghfiruka wa atubu ilaik tidak payah tukar jamak, sama juga macam Allahumma firli warhamni. Kan biasa tu imam tukar wa astaghfiruka tukar wa nastaghfiruka. Syekh ni kata tak payah, sebab itu doa masing-masing. Macam kita Rabbi firli, mana tukar Rabbi firli ampun dosaku, tu imam pun Rabbi firli juga. Dan itu doa masing-masing, tak perlu tukar dengan Rabbi tanah. Juga kalau kunut, kalau jadi imam tak perlu tukar wa nastaghfiruka, pakai astaghfiruka macam biasa juga. Kita duduk antara sujud tidak dikenai tukar pada dhamir ganti nama jamak oleh kerana imam, kerana ia tidak makmum. Dia dah makmum, sama sekali mahal baca tidak jadi surah, kerana masing-masing baca pelan doa masing-masing macam Rabbifirli ya. Dia tak perlu tu imam tukar Rabbifirli, kekalkanlah Rabbifirli kan, doa masing-masing tu. Ada soalan nak tanya tentang sunat abad ni? Sila, kuat ada muskil apa? Sila. Esok saya nak tanya hampa balik benda ni. Kita mengaji ni, hampa ingat tak ingat tu esok ni. Ya sila. Ada muskil apa? Sila. Sunat abad tadi. Baik. Sunat hay'ah banyak, di antaranya sunat hay'ah ni tak tinggal tak apa. Kalau tinggal tak tunjuk sawi, yang itu ialah mengangkat tangan masa mulatul ihram dengan apa saja sekalipun, asal diangkat dapat dah sunatnya. Allahu Akbar. Afdalnya sini, afdal kelangkat mana pun sah dapat. Yang eloknya tapak tangan menghadap kiblat, bertentang dengan bau hujung jari tentang cuping telinga sebelah atas, kedua jari bertentang cuping telinga sebelah bawah. Dan menyebut Allah Akbar, turunkan kedua tangan, letakkan tapak tangan yang ke kiri ke bawah dada sedikit daripada pusat, bertentang jantung hati, mirik ke kiri, manakala tapak kanan sebelah kanan digenggamkan atas tapak kanan tangan kiri, dan juga boleh digenggamkan atas pegangan tangan kiri, dan jari-jari ini digenggam pada ujung. Allahu Akbar. Ini apa afdal lah, sama ni. Saya ingat tak ada orang begitu, dah kena orang kat ingat, tak apalah. Pada mana kita letak macam ni, tekan sikit, sebab syaitan ni diusik sebab tang hati kita ni. Tekan sikit ulu hati tu, sebab syaitan diusik kita masa ni tu. Khayalkan kita tak biar kata khusyuk sebagainya tu. Baca iftitah itu selepas ihram, ni sunnah hay'ah. Allahu Akbar alhamdulillahi katsiran subhanallahi akbar wajjahtu wajhi fatarassu taratahlipa muslimah wa ma anil musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa semua ni sunnah hay'ah, doa kita. Lagi apa lagi? Membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim pada tiap-tiap rakaat sebelum baca tasbih juga sunnah. A'udzubillah tu dia bukan Fatihah, sunat dia kata. Menyaringkan suara ketika baca Fatihah dan surah pada sembahyang subuh. Kuat sembahyang subuh, sembahyang maghrib juga, yang tu juga sunnah. Dia bukan sunat abad. Dua rakaat pertama sembahyang maghrib, dua rakaat pertama sembahyang subuh, dua rakaat pertama sembahyang gerhana Isyak, sembahyang Jumaat, sembahyang raya, puasa,
semayang adil gerhana bulan, minta hujan, semayang tarawih, dan 2 rakaat semayang tarawih dilakukan di waktu malam terus semua ni sunat hak. Kalau tertinggal pun tak apa, tak perlu ganti sawi ni kan. Baca dengan suara perlahan, sir, pelan-pelan dia baca di tempat yang lain daripadanya, sebut di atas itu. Seperti sembahyang zuhur, sembahyang asar, sunat mengiringi waktu, sembahyang rakaat maghrib, 3 rakaat akhir, 2 rakaat akhir bagi sembahyang isyak, sembahyang gerhana matahari bulan. Semua ni dipanggil sunat hak. Kita tak buat pun, tapi sengaja segala sembahyang sunat tidak mutlak di waktu malam sunat dibaca secara sederhana antara pelan dan pelan. Sunatnya baik. Menyebut amin selepas baca Fatihah bagi diri sendiri dan menyebut amin beserta amin sebut imam juga saya waladdallin. Kalau tak kata apa esok jangan batal pula, batal tu imam tersebut amin, yang tu sunatnya. Makmum tak kata apa tak baca sunat kan. Kadang kita tak tahu beza sunat dengan wajib. Baik. Membaca ayat Quran selepas baca Fatihah pada 2 rakaat pertama bagi imam yang sembahyang seorang diri, dan surah itu naklah mengikut susunan yang ada dalam masa Quran, jangan ditunggang balik. Sunat baca ni, surah ni diikut daripada bawah naik ke atas. Orang kata bawah naik ke atas ke? Dia sunat tadi kata terbalik lah. Rakaat pertama dia baca Wadduha. Rakaat pertama, rakaat kedua dia baca dia baca pada malam yakunin. Makna gos tablik lah, sah, cuma makruhnya. Yang aku satu cerita orang dulu duduk di Mekah lama. Orang dulu kalau duduk di Mekah lama ni kan alim-alim lah, balik ke Melaya ni, Jawi ni, minta dia jadi imam, minta tuan jadi imam. Saya tak biasa, memang kawan tak biasa sungguh duduk Mekah lama pun siapa nak menjadi imam bila haram tu. Silalah, saya tak biasa. Duduk suruh-suruh juga, dia gagah naik juga. Lepas rakaat pertama tu dia baca Qul a'udzu birabbin nas, ayat ujung sekali lah. Rakaat kedua kalau ikut tertib dia kena gostan balik alif lam mim. Jadi aku batal, dia melengung lama. Alam tak apa alif lam mim pula ni. Akhir di paling belakang tu saya duk habaq dah, saya tak biasa. Yang perlu suruh saya buat apa? Kata tu imam teruk mengaji Mekah, duduk Mekah lama saja, unta Mekah lagi lama tu. Tapi tak tahu beza cakap tak cakap. Sebab apa? Sebab dia tak faham, dia jahil. Jadi benda tu tunggang terbalik pun tak apa, cuma makruh je, tak jadi batal pula benda tu. Baik. Mujatam intiqalat, cukup sekatulah. Wallahu a'lam, cukup sekatu. Baca hadis pula. Ada soalan nak tanya nak sila? Soalan tanya sila. Kan dah hari bulan esok senang. Ada muskil apa nak tanya sila? Ada muskil apa nak tanya? Habis dah? Baik, buka hadis. Hadis buka soal apa? Buka soal apa hadis? Dia tak main, tak bila. Buka soal apa hadis? Ya. Buka surat 15. Bulan lepas saya baca. Bulan lepas rumah pun. Baik.
Tang mana tu? Atas ke bawah? 15 tu. Hampa perempuan tak tanda. Ustaz 12 tak? 12 pula dah. Bawah 12. Bawah sekali. Tentu. Hampa kena tanah air bulan, jangan lipat. Lipat jenis mengajukan sabut ni kelang timbul. Tak main sekali mula kelang kabut. Bawah sekali. Kusur 12 tu. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ithnani yu'ajjimullahu fid dunya al-baghyu 'uqul walidain. At-Tabrani an Abi Bakrah. Dua perkara disegera oleh Allah siksa di dunia lagi. Allah banyak cash. Lain-lain semua dia pasbun di akhirat. Tak semayang ke, berzina ke apa. Ni dua benda ni dia banyak tunai. Dia bagi siap-siap di dunia. Pertama apa? Buat zalim. Dia tak tunggu di akhirat, dia banyak siap-siap di dunia. Pati tengok. Kita tengoklah filem India ke, filem Cina ke, Melayu ke, Hindustan ke, orang zalim semua dibalas masa dunia ni. Mana-mana bangsa sekalipun tak kakak dibagi siap-siap di dunia. Satu contohlah contoh kita tengok orang besar-besar dunia, Shah Iran, dia bunuh musuh politik dia ribu, dia tembak penuh perasaan di Kota Tahran hari Jumaat pengisap hitam tu. Akhirnya apa jadi? Amerika di bawah dia, bawah kuasa dia, di bawah belakang, di belakang dia, semua alat-alat negara semua di bawah dia. Akhirnya dihalau oleh rakyat dia, hina dia, mati luar negeri. Ini akibat orang zalim pada rakyat dia. Contohnya nampak jelas orang zalim ni Allah tak baik cash baik tunai. Satu lagi apa? Derhaka dengan mak ayah, dia baik tunai juga. Sebab tu kita tengok macam sejarah kan masyhur dengan cerita sahabat Nabi Alaqamah yang mati mengucap tak boleh. Dia bukan derhaka apa, dia tak boleh ke mak dia aja, berat ke bini, nak mati mengucap tak boleh. Nabi kata kita ambil bakar biu, kita bakar siap-siap. Mak dia kata, ya Rasulullah, aku ampun dosa Alaqamah. Bila ampun Alaqamah, dia mengucap itu. Tuan kata redha mak bapak ni penting sangat. Dahkah mak bapak satu dosa besar, bukan dosa kecil. Na'udzubillah. Dia banyak cash, yang tu banyak tunai. Tenggang. Di Tenggang pada peluang kita pergi Indonesia, pergi melawat Maling Kundang di Sumatera, atau tempat dia tu ya. Allah baik cash yang tu banyak jadi batu. Ijtanibul kibra fa inal 'abda la yazalu yatakabbar hatta yaqul Allah azza wa jalla li malaikatihi uktubu 'abdi hadha fil jabbarin. Ibn Ali an Abi Ummamah. Jauhlah kamu daripada takabur, kerana memanglah manusia itu siasa bertakabur hatta berfirman Allah Ta'ala pada malaikatnya, kamu tuliskan hamba itu akan puak mutakabir. Maksudnya jauhkan takabur. Takabur ni apa? Sombong. Dia tak boleh terima kebenaran, walaupun kebenaran itu dah ada, dia tak boleh terima. Sebab kalau dia terima, dia anggap jatuh standard dia. Biasanya orang bijak pandai, orang ada kuasa penuh, kalau dia tunduk pada kebenaran, dia rasa itu standard. Takabur, sombong. Sebab tu orang takabur, Nabi kata kita kena takabur. At-takabur at-terserus, sombong pada sombong itu sedekah. Dia sombong, jangan kita menah diri. Kalau menah diri lagi lampau. Dia sombong itu sombong. Pertama-tama kita nak berlawan. Orang dulu nak berlawan, dia pantun. Nak berlawan tu pantun. Apa nama? Ada cara pantun di tu. Nak bagi semangat.
tunjuk sombong tu. Sebab dalam berlawan kita boleh sombong. Kalau kita tak boleh menadari dalam masa berlawan, kita kena sombong, cakap besar untuk naik semangat kita. Dayang bukan sebarang dayang. Dayang dari Pulau Bintan. Datang bukan sebarang datang. Datang untuk mencari perhitungan. Nampak lompatnya. Cis. Biar darah, biar darah. Cis, dia lompat langsung lah. Cis. Biar darah menepuk bumi. Namun tetap aku berdiri. Biar darah banjir di sini, namun lari tidak sekali. Dia ada bahasa lawan-lawan apa tu, boleh cakap besar. Itu kan orang bohong. Orang bohong, lawan dia bohong juga. Bukan kita tu nak bohong, tapi tu nak bagi dia serik, dia sedap. Kita tahu dia bercakap ni 8 dia, 10 dia habang, 2 boleh pakai, lain tu semua kelintung. Orang ni kena ajak sikit. Hantar mat, aku main pergi jogging di hutan Junjung. Jumpa ulang besar melengkap ulang tu. Ish, terbatang berian ada ulang tu mak. Kita tahu dia ni kaki kelintung. Hang jumpa tu kecil, aku jumpa lagi besar. Betul-betul batang balak tu. Bukan sakat kancil telah, kereta kancil boleh telan. Nampak gaya dia berat pada aku lagi, nampak ya. Orang ni kalau kita cakap bohong, cakap besar, dia senyap. Dia lawan kita kan. Nampak dia ni sakan pada aku lagi. Tujuan apa? Tujuan kita nak bagi serik, sedap. Orang bohong ni kita lawan bohong juga. Macam sombong lah, sama sombong juga. Kita tawaduk dengan dia mula lagi dia mampu ngomong dia. Baik. Ij'alu akhir salatikum bil-laili witra, Al-Bukhari. Hendaklah kamu menjadikan sembahyang yang akhir sekali waktu malam itu sembahyang witir. Maksudnya aula dan terbang sembahyang witir jadikan kemudian sekali pada sembahyang lain malam. Aula bukan syarat. Witir kan ganjil. Bagus witir ni buat akhir sekali. Timbul soalan orang tanya banyak. Kan kita tarawih bulan Ramadan, dah witir. Sani ustaz kita main tahajudnya, ustaz nak kena buat witir pula kan? Dah dia buat witir, kata witir tutup. Banyak soalan tanya. Yang kena mengaji dia ada 2 cara. Satu cara lagi tak boleh buat witir dah, terus kita main tahajud terus. Satu cara lagi kita buat 1 rakaat. Kau witir kan 3. 3 yang ganjil, 1 4. Jadi 4 automatik membatalkan witir kita buat hari ni. Kita boleh buat tajuk, buat sunat, buat apa tu. Lepas tu akhir tutup dengan witir juga. Itu ada cara dia lah. Tak masalah, boleh buat. Masalah dah kaji lah, masalah. Sunat dia bukan jadi syarat dan ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha qubura, Al-Bukhari. Separuh sembahyang kamu itu sunat. Yang sunat naklah sembahyang di rumah, dan jangan kamu jadikan rumah kamu itu sebagai kubur. Maksudnya disuruh kita main sunat di rumah, perlu di masjid. Minta buat orang tua-tua kata kena buat rumah macam rumah tepi, rumah tak berdapur, masjid surau lah. Kalau nak buat sembahyang sunat, digalakkan buat rumah. Dia mentang-mentang rumah tepi masjid surau, semua di masjid surau. Quran di situ, tahajud di situ, witir di situ. Yang rumah ni kan makan, berak, tidur, beranak. Makan, berak, tidur, beranak. Share punya rumah. Tak elok rumah tak ada nur, tak ada cahaya. Rumah kita ni digalakkan baca Quran, sunat kita buat di rumah, untuk bagi nur, bagi cahaya rumah kita dengan zikrillah, dengan Quran, dengan zikr. Hak wajib tak apalah kan, buat di surau masjid tu. Hak sunat tu digalakkan kita buat di rumah tu. Macam contoh rumah kita dekat masjid, kalau kita main takut tak dan lagi. Kalau kita tak buat rumah takut tak dan, elok kita buat duk masjid kan. Ada keadaan lah. Biasa qabliyah hari kita buat tu. Supaya apa? Masjid saksi. Orang saksi di Allah Ta'ala besok pernah sujud pada dia kan. Ijtanibu sab'al mubiqat, asyirka billah, wasyahar.
wa qatl an-nafs allati haramullah bil haqq wa akl riba wa akl mal yatim wa tamli wa zahab wa qadhf al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat wa syekhani. Jauhlah kamu daripada 7 perkara semua membinasakan kamu, dosa besar ni. Pertama, menyekutukan Allah, syirik dengan Allah. Yang kedua, sihir. Sihir ni apa? Benda yang mencari adat. Termasuk di antara sihir itu pukau, santau, apa nama ni, pulung, toyol, semua tu sihir. Kita belajar tak apa, tapi tak boleh amai. Belajar yang salah, amai betul tak apa. Belajar macam mana mereka apa nama ni, belah tu raya ni. Belajar macam mana mereka ni buat tuyul, buat macam tu, tak apa. Yang tak boleh amai, yang lorat kita ni belajar hak betul, amai hak salah, tu silap kita. Belajar betul, amai hak salah. Kita belajar yang salah, amai betul tak apa. Jadi banyak lain sihir ni di antara apa? Pukau. Sebab tu kita digalakkan, kita belum tidur amalkan Fatihah Kursi. Saya pernah nasib baik, mungkin berkat dia baca ayat tu mah, bergali 2 Pakistan naik motorkar, 2 perempuan 2 lelaki-lelaki umur pertengahan. Di masjid tu, masjid Bawah Kudung, masjid Nyok Sebatang. Saya pun tak apalah, nak semayang sak. Tu motorkar bagi salam, nak minta tukar duit RM50. Pelik, takkan dia tak minta? Kan di kedai minyak banyak, minta tukar sana lah. Tak apa, saya pun tergerak hati, tak ada, memang duit tak ada pun. Tapi lah kereta tu ada RM5,000, duit derma di wakaf orang tu. Tak apalah, dia yang pelik, dia tak berhenti semayang, dia minta tukar duit dia. Kata karut dia ni, tak apa. Esok terbit sahabat game pukau Pakistan, jumpa orang minta tukar RM50. Kita buat keluar duit kita aja habis dia habis. Dia khayal, jadi bodoh, jadi buta dia. Sihir tu. Itu kena arat begitu juga. Satu lagi, santau, juga sihir. Santau ni masyhur dari Perak, masyhur dulu dah, Perak dah dulu dah, saya Perak. Jawa kata santet. Perak masyhur dengan santau, dulu ada bapak dia tu. Santau yang paling takut ni santau angin. Makan kita boleh tahu, dia payah buat. Biasa bolong kopi tu atas tak berasak, tapi bawah tu panas. Santau tu. Dan kita punya gigi kita jadi kering. Rambut kita pegang, dia tak bunyi rak-rak. Santau depan. Orang tak jangan buat. Yang banyak buat santau angin. Dia makan, dia muih lah. Ini syaitan. Dia tak kena hari tu, dia kena sebulan 2. Dia meredak makan. Kawan saya badan punya lawa, Allah, sampai mati. Santau dia, ya Allah. Doktor cek kata kanser apa, makan habis dalam rangka dalam, sikit-sikit dia makan, badan dia gemuk, tinggi kurus, tinggi tulang. Buat kena kat dia, umur 40-an. Alhamdulillah, sihir. Satu lagi, kata sihir tu apa nama, pulung. Hantulah, pulung. Ada di tempat saya tu. Dia belah polong je, hantulah.
Bukan penuh, tuyul silap. Tuyul. Kecil. Sahabat kita dia heran. Pasal apa duit dia kerak hilang? RM2, RM3. Ingat kuat anak dia ambil. Satu malam pun 4 pagi makin tahajud, tengok sebudak kecil ya, kepala linci macam buah kelubi, telanjang 2 giang, mata terbulat merah, dia cerekah tertul lari kurang. Tuyul lah. Tuyul ni rupanya dia ada pantalangan dia. Rumah kita ni kalau ada ikan puyuh ada daun neneh, tu dia bisa tu. Satu lagi depan terbagus kalau ada kacang hijau tu, dia kalau tengok dia mencongkak, dia mencongkak. Lepas dia mencongkak lama tu, dia bunyi orang bang, dia cabut lari. Tu tuyul. Satu macam tu bentuk semua sihir tu, belajar. Satu lagi bunuh diri yang diharamkan, bunuh tanpa hak lah. Kita boleh bunuh balas ni, boleh balas. Dia bunuh pak kita bunuh dia, tu boleh lah. Bunuh diri termasuk dosa besar. Makan riba, kata dia riba dulu. Makan kata anak yatim ni apa? Kanak-kanak yang kematian bapa, yang belum balik, nama yatim. Satu lagi, orang lari pada medan perjuangan Islam, paling takut. Islam dapat pangkat, dapat duit, tenggelam, dosa besar. Kalau diam diri berdosa besar, tambah lagi lawan pula, lagi berat. Tu tidak tengok banyak dah. Duk Islam dilawan balik, semua tuan kiparat balik. Hidup jadi hina. Bini berselera, anak-anak berselera tarak. Saya tengok banyak dah. Nak langgar bai'ah, cara bai'ah. Sebab kita guna nama Allah. Kalau Malaysia tak apa, guna nama Allah ni. Dia banyak kes, banyak. Tu terap apa nama ni, lari medan perang. Tambah kalau lari dalam bukan medan perang dan damai menjalani, lagi dosa besar lah. Kalau banding medan perang, kut hidup mati kan. Tidak, damai mati dosa besar. Ya Allah. Satu lagi, menuduh perempuan mukminah berzina. Ni panggil tuduh berzina. Dia panggil qazaf. Dia tuduh orang berzina tanpa sebab, tanpa saksi. 80 rotan dibantai belakang kita. Ingat, dia tuduh orang berzina tanpa bukti, dosa besar. Kerana itu akan menyebabkan fitnah besar ni. Habul amal ilallah adwamuha wa in qalla rasyakhani Aisyah. Segala amalan terlebih kasih Allah Ta'ala itu amalan yang buat selalu walaupun sedikit. Bukhari Muslim Aisyah. Maksudnya bertekun pada amalan kerjaan kita, amalan yang Allah kasih berterusan walaupun sikit. Satu orang tu ada tempat ziarah arwah dia, arwah orang tua tu. Tiap-tiap bulan dia main sekolah. Dia buat duit untuk pelajar miskin berapa banyak? RM10, RM15, RM12 ni bersekali lah. Tiap-tiap bulan dia matikan pekat ziarah, pekat semayang mayat dia. Dah kelas dia berterusan. Amal ni pada dekat 10 tahun ni. Kalau kumpul rasa 35,000 ada duit dia kumpul, dia bagi tu sikit lah. Bagus daripada yang bagi 10,000 sekali tak bagi dah. Dia bagi dia berterusan. Tiap-tiap bulan dia akan bagi berterusan. Itu yang paling bagus sekali. Ingat kan? Itu kan amalan-amalan kita buat, amalan-amalan kita buat pun berterusan. Itu boleh afdal. Yang paling bagus sekali berterusan amalan kita tu. Contohnya macam orang ni Quran. Setengah orang dia baca Quran bulan puasa je. Tak bulan puasa tak baca dah. Kita baca tiap-tiap hari. Bulan puasa, tak bulan puasa, kan baca sikit-sikit. Baca 5 ayat, 10 ayat sebagainya.
Tapi bersusun amal. Baik daripada yang baca bulan puasa 2-3 kali khatam, tapi tu tak baca dah. Sikit apa kita baca, tapi terusan. Itu yang paling bagus amalan kita buat. Ya. Habul a'mal ila Allah an tamuta wa lisanaka rat min dhikrillah rul wahaqi al-mu'az. Segala amalan terlebih kasih Allah Ta'ala itu ialah hendaknya engkau tengah menghadap, hendak mati walau lidah engkau masih basah dengan zikrillah. Amalan paling bagus masa kita nak mati itu, kita berzikir. Sebab tu masa orang tengah sakit tu, kalau boleh kita nak mati, biar mati sakit tak apa, tak mati terkejut, kita doa, saya minta ya Allah, Allahumma la ta'nagrah, Allahumma la ta'nagrah, Allahumma, ya Allah jangan ambil kurang kedesa-desa, jangan terkejut, mati kemalangan ke, dijatuh bangunan ke, terbakar atau kalau mati sakit kita beringat kena covid, kena apa, darah tinggi manis ke sebagainya, kita beringat, kita banyak zikir, ingat Allah, 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 duduk dengar pula tambahlah, pula dengar rakyat Malaysia ni dalam kajian umur 70 yang sampai 70 lah, hanya 20% saja. 100 orang tu yang sampai 70 ialah 20 orang je, mana 78 lagi tak ada, 22 orang je. 100 orang rakyat Malaysia yang sampai umur 70, 22 orang je. 80, 78 memang tak sampai. Lepas tu tengok kawan-kawan saya banyak 68, 63, 64. Minta maaf nak tanya, berapa orang 70 ni? Abang umur apa? Berapa umur abang? Ya, 62. Muda pada saya lagi lah, itu setahun. Yang 70 tak? Abang umur lah 73. Alhamdulillah, dapat subsidi banyak. Bukan semua dapat peluang tu, Allah bagi tu. Yang dapat 70 kata ni kira subsidi banyak, bukan 64. Sebab Rasulullah kata umur makku antara 60 dengan 70, bukan 64. Dalam Malaysia ni, dalam kajian yang sampai umur 70 tu lah, 100 orang hanya 22 orang. Harap-harap kita masuk dalam 22 lah. Pasal apa? Takut mati, dosa banyak tu, takut mati ni. Tengok tu mana muda-muda mati tak, 64, 65. Anak murid saya pun 54, 58 pun ada, tak sampai 60 pun ada. Tok guru gitu kak. Untung siapa dapat 70 kata, untung kan dapat subsidi betul. Alhamdulillah lah, boleh buat. Kita minta Allah panjang umur kita buat ibadat. Kita minta Allah panjang umur kita dalam sihat, buat ibadat. Macam kita ada umur 60 kata, tak ada dah, bukan nak cari duit dah. Ingat boleh buat kebajikan, boleh buat amal, kita itu je. Dosa-dosa kita yang banyak. Masa sakit tu sunat kita berdoa, kita zikir. Allah, 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 Allah. Kita dah, aduh, 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 aduh. Pahala tak dapat, sakit tak lega. Sebut Allah, dapat pahala zikir tu. Dan mati masa tu pun dapat pahala zikrillah, kan? Allah, Allah, Allah. Taulah ya. Abu salat Allah Ta'ala salatu Dawuda, wa abu siyam ila Allah siyamu Dawuda, wa kana yamun nisfal lail wa yaqum thulatha wa yanamu susah wa yasum yawman, itu yawman muslim. Sekasih-kasih semayang berallah itu semayang Nabi Allah Daud. Sekasih-kasih puasa berpuasa Allah Daud. Nabi Daud itu tidur ia separuh malam, dan buat ibadat sepertiganya, dan tidur ia seperenam, puasa ia sehari dan berukat sehari. Maksud ini mengutamakan seorang
mereka iakan hak dunianya, ni hak akhiratnya. Nabi dia sederhana. Sebab kita ni masing-masing ada hak. Isteri ada hak, anak ada hak, lain-lain ada hak belakang. Sebab tu kita kena bagi masa kita. Hak isteri dia ada hak, hak ini hak anak-anak dia ada hak. Kita ni kena bagi masa untuk kepentingan isteri, kepentingan anak bagainya. Dan kita letakkan semua kepentingan di sini, mesti ada hak untuk anak, untuk isteri. Sebab tu kita ada masa untuk kita bekerja, masa untuk kita berehat, masa untuk kita beribadat. Ibadat pun jangan melampau, lebih-lebih. Ambil yang sederhana. Sederhana. Ikut Nabi Allah Daud, dia tidur hanya separuh malam. Kalau 12 jam, mana 6 jam lah tidur kan. Ambil sepertiga malam, 1/3. Tidur 1/6. Puasa sehari, buka sehari. Nabi Allah Daud ni. Tiap-tiap kita ada hak. Hak kita pada anak, pada bini, pada apa kena ada. Sebab itulah disebut hadis satu orang lepas main subuh berjemaah, lepas tu dia duduk zikir sampai kepada naik matahari. Fadilat dia dapat macam mana pergi haji umrah 7 kali. Bagi orang muda tak libat, sebab kita tanggungjawab kita ada yang ada. Orang tua-tua boleh lah, tak nak tanggungjawab apa, ambil puluh minit lepas main subuh, baca Quran ke zikir ke apa kan sampai matahari naik. Pahala dia dapat macam pergi haji umrah 7 kali sepedah mabrurah. Macam kami yang ada, yang kawan muda tak boleh lah, nak kena bekerja cari makan, duduk ini sampai naik matahari, alamat dapur tak berasap, buang kena kerja kena buang lah kan. Kita kena bagi, kena orang kata kena bagi hak wajib, hak sunat kita kena ada. Baiklah, habul kalam, wallahu alam. Cukup sekat tu. Ada soalan nak tanya sini? Ada soalan nak tanya sila? Tak ada apa no? Bukan hakam tak ada. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ba'dil muslimin. Allahumma as'aluka al-ma'afata. Rabbana atina fid dunya hasanah. Taqabbal Allah minkum